Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so hari ni kita sambung lagi. Minta maaf lah minggu lepas saya cuma dan buat satu video je kot noh. Minggu lepas tak dan. Okey, so minggu ni kita sambung lagi. So untuk hari ni kita akan sambung balik berkaitan dengan haiwan vertebrata. Okey, yang terakhir. Hari tu saya dah masuk sikit berkaitan dengan mamalia. Okey, saya ulang balik berkaitan dengan mamalia lah. Okey, so haiwan yang mempunyai tulang belakang yang terakhir adalah mamalia. Okey, mamalia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut. Yang pertama, haiwan mamalia ni adalah homeotherma. Apa maksud homeotherma? Dia suhu badan dia malar, suhu badan dia tetap dan tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Okey. Badan dilitupi bulu dan rambut. Okey. Mamalia ni adalah haiwan yang besar-besar biasanya. Contohnya kat bawah ni awak tengok. Ada singa, harimau, gajah, zirafah, kelawar. Even manusia pun dikenali sebagai mamalia juga. Kita termasuk dalam kategori mamalia. Okey. So badan dilitupi bulu dan rambut. So kalau awak tengok, paling mudah kita lah manusia. Kalau awak tengok badan kita ada rambut, betul? Ada rambut. Kalau awak tengok dekat tangan-tangan awak tu ada bulu. Okey, itu ciri-ciri mamalia. Yang seterusnya, bernafas melalui paru-paru. Okey. Kita manusia guna paru-paru bernafas. Gajah guna paru-paru, zirafah pun guna paru-paru. Okey, yang keempat, melakukan persenyawaan dalam. Okey, awak tahu benda apa ni, saya malas nak urai panjang-panjang. Yang terakhir, melahir dan menyusukan anak. Okey, kalau awak tengok haiwan yang kat bawah ni, semuanya dia melahirkan anak dan menyusukan anak. Tak bertelur dia lahirkan anak. Kalau bertelur biasanya banyak, macam ikan, dia bertelur banyak. Anak dia banyak. Tapi untuk mamalia ni anaknya tak banyak. Sebab dia cuma melahirkan anak. Okey. Manusia melahirkan anak, betul? Menyusukan anak. Okey. Ni contoh-contoh lah mamalia. Kelawar, zirafah, gajah, singa. Banyak lagi lah. Lembu, kambing. Okey. Itu semua dikategorikan sebagai mamalia. Okey. Mamalia ni pula. Ada pula mamalia laut. Contohnya apa? Contohnya ikan paus. Ikan paus tak dikategorikan sebagai ikan. Walaupun ikan paus tu dipanggil ikan, tetapi dia adalah sejenis mamalia. Ikan lumba-lumba, walaupun dipanggil sebagai ikan, tetapi dimasukkan ikan lumba-lumba ni dalam mamalia. So, bila mamalia, dia memenuhi semua ciri-ciri ni. Walaupun ikan paus dewasa ni, contohnya ikan paus lah. Ikan paus kecil adalah bulu-bulu badan sikit. Tapi ikan paus dewasa kebanyakan dah tak wujud dah bulu-bulu badan ni. Ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan apa lagi? Walrus. Kalau awak tengok dekat negara sejuk ada walrus kan. Okey. Anjing laut pun tak salah saya dikategorikan sebagai mamalia. Cuma yang nampak ketaranya ikan paus dengan ikan lumba-lumba. Walaupun depannya sebut ikan, tetapi hakikatnya dia adalah mamalia. Okey, mesti awak terfikir. Kalau ikan maksudnya dia beranak cikgu. Kalau mamalia maksudnya dia beranak. Yes, dia beranak. Dan ikan paus menyusukan anak juga. Okey, dekat sini saya akan tunjuk satu video. Awak boleh tengok macam mana ikan paus menyusukan anak. Start. Okey. Tengok kita besarkan gambar ni. Ni gambar apa ni? Kan, saya nak gambar besar. Okey, macam mana kita nak tengok ikan paus menyusukan anak? Kalau ni bersenyawa. Tak. Okey, macam mana ikan paus menyusukan anak? Nampak lagi? Ya. Okey. Ulang semula dah. Macam mana ikan paus menyusukan anak? Ni ibu dia. Nampak tak?
Okey, ni apa? Nampak tak? Nampak tak? Okey, sini. Dia menyusukan anak dia. Sambil berenang lah. Bukan macam tinggal depan tu je kan. Okey. So, itu adalah mamalia. No? Okey. Yang lain mudah nak kenal. Cuma yang menyebabkan pelajar banyak confuse ni, bab ikan paus dengan ikan lumba-lumba tu. Takut awak kategorikan dia sebagai ikan, pada hakikatnya dia adalah sejenis mamalia. Kebanyakan haiwan-haiwan yang besar ni memang mamalia. Kebanyakan. Apa lagi haiwan besar awak boleh jumpa? Lembu, kerbau, kambing, apa lagi? Itu semua dikategorikan sebagai mamalia. Okey, selesai dah kita punya berkaitan dengan haiwan. So haiwan, kita ulang balik lah. Haiwan ada dua jenis. Yang pertama vertebrata, yang kedua invertebrata. Yang pertama mempunyai tulang belakang, yang kedua tidak mempunyai tulang belakang. Okey. Selesai berkaitan dengan haiwan. Okey, kita masuk pula berkaitan dengan tumbuhan. Tumbuhan ni dia tak banyak macam haiwan. Dia tak banyak sangat macam haiwan. Haiwan banyak cabang-cabang dia. Okey. So untuk tumbuhan sama juga ada dua jenis. Yang pertama tumbuhan tidak berbunga, yang kedua tumbuhan berbunga. Yang pertama tidak berbunga, yang kedua berbunga. Rakaman jalan lagi kah? Jalan pun lah. Okey. Saat lah. Mana pergi? Saat, cek dulu. Adakah rakaman masih berjalan? Okey, tak apa. Kita continue lah no. Okey. So, tumbuhan dua jenis. Yang pertama berbunga, yang kedua tidak berbunga. Okey, ni contoh lah no. Okey. First kita tengok berkaitan dengan tumbuhan tidak berbunga. Okey, tumbuhan tidak berbunga terdiri daripada lumut, paku pakis dan konifer. Okey, ni contoh dia. Okey. Lumut, saya rasa kebanyakan awak biasa tengoklah dekat kawasan-kawasan yang lembap akan naik warna hijau tu kan. Okey, itu adalah lumut. Yang kedua, paku pakis. Pun awak biasa tengok betul. Ni tumbuhan yang tidak berbunga. Yang ketiga adalah konifer. Konifer ni biasanya terdapat dekat negara-negara yang beriklim sejuk. Senang cerita negara yang ada salji lah. Okey. So, tiga jenis ni dikenali sebagai tumbuhan tidak berbunga. Okey, apa ciri-ciri dia? Yang pertama lumut. Membiak dengan menghasilkan spora. Spora ni ada dekat tumbuhan awak ni, ada macam benih-benih halus. Macam debunga lah, tapi tak panggil debunga lah. Dia panggil sebagai spora. So, macam mana spora tu, dia macam dia punya benih lah. So, bila angin tiup, spora tu ringan. So, bila angin tiup, ataupun ada burung ke, haiwan ke yang hinggap kat situ. So, bila dia keluar, dia akan membawa sekali spora-spora ni, dia akan tersebar ke tempat lain. Spora dia ringan. Spora ni ringan. So, dia mudah. Kalau angin pun, kalau angin bertiup, kena kat spora tu, so dia akan terbang sekali dengan angin. Itu salah satu cara macam mana dia membiak. Mudah cara dia membiak. Okey. Yang kedua, sifat lumut adalah bukan vaskular. Okey. Vaskular ni apa? Saya awak tengok kat sini. Tumbuhan ada lagi dua jenis dipanggil sebagai tumbuhan tanpa vaskular dan tumbuhan vaskular. Okey. Apa benda tumbuhan tanpa vaskular? Merupakan tumbuhan yang ringkas dan kecil tanpa sistem vaskular. Okey, tumbuhan vaskular pula mempunyai sistem vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan ini juga mempunyai akar, batang dan daun yang nyata.
Okey, maksudnya apa? Kalau tumbuhan vaskular ni, dia sistem dia lengkap. Tumbuhan tu dia ada akar, dia ada batang, dia ada daun. So bila dia sedut ayak daripada biasanya tanah lah, ayak tu akan lalu dekat batang, akan lalu daripada akar sedut, dia akan lalu dekat batang dan dia akan bagi dekat daun. Itu dipanggil sebagai tumbuhan vaskular. Kalau tak ada vaskular, contoh dia macam lumut ni. Ni bukan tumbuhan vaskular. So tak ada sistem tu. Dia tak ada akar, dia tak ada batang. Cuma awak nampak hijau-hijau tu kan. Macam dia punya daun. Itu yang katakan sebagai tumbuhan bukan vaskular. Okey, boleh tak? Itu lumut. Yang kedua, paku pakis. Sama juga kaedah dia. Membiak dengan menghasilkan spora. Okey. Dan dia vaskular. So awak nampak kalau paku pakis ni dia ada sistem dia. Dia ada akar, dia ada batang dan dia ada daun. Ni daun dia kan. Okey, nampak jelas. Okey. Yang ketiga, conifer. Okey, conifer ni dia pelik sikit. Kalau awak tengok sini, dia membiak dengan menghasilkan kon. Ni kon, bentuk kon ni. Okey, ini sistem pembiakan dia. Dan dia adalah vaskular. So dia ada sistem dia lah. Dia ada akar, dia ada batang dan dia ada daun. Okey. So tumbuhan tidak berbunga dikelaskan kepada 3 kategori no. Lumut, paku pakis dan juga conifer. Okey, tumbuhan berbunga. Okey, tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan menjadi buah dan mempunyai biji. Okey. So, kalau dekat paling ni awak tengok paling mudah sekali kita nampak banyak harum manis lah no. Kalau ni pun nak sampai musim harum manis. So, awak tengok harum manis. Dia dikategorikan sebagai tumbuhan berbunga. Okey, kalau awak tengok law ni kebanyakan lah bulan 1, bulan 2, awal bulan 3 ni. Awak nampak harum manis tu dah ada bunga putih. Bunga-bunga warna putih. Okey, daripada bunga tu lah dia akan menjadi buah. Dan di dalam buah tu biasanya ada biji. Biasanya. Saya tak sebut mesti ada biji. Biasanya ada biji ya. Tak semua buah kat dalam luar, biji kat dalam. Ada buah yang biji kat luar. Buah apa biji kat luar? Okey, cari sendiri buah apa. Ada kat Perlis ni banyak buah tu. Okey. Setiap biji benih mempunyai cotyledon, iaitu makanan simpanan yang digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Okey. So, setiap biji benih, buah ada biji. Dalam biji tu ada, kita panggil satu istilah dia sebagai cotyledon. Cotyledon ni apa? Cotyledon ni adalah tempat simpanan makanan. Tempat simpanan makanan untuk benih tu bercambah. Benih bercambah ni maksudnya benih jadi banyak. Okey. No, boleh faham no? So, tumbuhan berbunga daripada bunga dia akan hasilkan buah. Dalam buah tu ada biji. Okey. Dalam biji tu mempunyai cotyledon. Biji benih tu mempunyai cotyledon. So, cotyledon ni fungsi dia apa? Fungsi dia untuk menyimpan makanan. Untuk apa? Untuk percambahan biji benih awak. Biji benih nak bercambah, so kena ada makanan. Okey, boleh faham no? Berapa minit dah no? Hilang pula pergi mana tu. Dia punya rakaman masa hilang. Sat je nak check no. Berapa minit dah tak tahu ni. Okey. Tak apalah, kita sambung je lah. Sekejap ni dia habis rakaman tu dia akan stop lah. Mari tu. Okey. Okey. Yang seterusnya. Okey, tumbuhan berbunga. Ini contoh noh.